Mengambil kira pengumuman tersebut serta takwim persekolahan tahun 2020, KPM telah memutuskan bahawa semua sekolah termasuk kolej vokasional di bawah KPM di negeri-negeri terlibat akan ditutup bermula pada 9 November 2020 sehingga ke hari akhir persekolahan tahun ini, iaitu pada 17 Disember 2020 bagi negeri kumpulan A dan 18 Disember 2020 bagi negeri kumpulan B. Penutupan ini melibatkan 74% daripada jumlah keseluruhan sekolah di bawah KPM. Oleh yang demikian, KPM telah memutuskan bahawa semua sekolah di negeri Kelantan, Pahang, Perlis dan Sarawak akan turut ditutup bermula pada 9 November 2020 sehingga ke hari akhir persekolahan tahun ini, iaitu pada 17 Disember 2020 bagi negeri kumpulan A dan 18 Disember 2020 bagi negeri kumpulan B. Langkah ini diambil bagi membantu usaha kerajaan memutuskan rantaian penularan jangkitan wabak COVID-19. Sepanjang tempoh penutupan tersebut, pengajaran dan pembelajaran akan tetap diteruskan secara home-based learning mengikut kesesuaian guru dan murid. Pentadbir sekolah perlu memastikan guru serta murid melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zaiful bin Zainal Abidin akan bersama dengan anda untuk berbincang mengenai pelaksanaan kurikulum bagi tahun 2021. Terima kasih kerana mengikuti sesi webinar ini. Walaupun kita sedia maklum semua guru-guru sedang bercuti sambil membuat persediaan bagi pembukaan semula sekolah. Warga pendidik yang saya hormati sekalian, pada tahun 2020, dunia telah digegarkan dengan ancaman COVID-19 yang menyebabkan kerajaan terpaksa mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah kita lalui mulai 18 Mac 2020 sehinggalah pada hari ini. Kini merupakan suatu suasana di luar kebiasaan dan ianya memberi implikasi yang besar terhadap sistem persekolahan, khususnya terhadap rutin pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Sebagai langkah untuk memastikan kelangsungan pembelajaran murid, guru-guru telah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Namun, adakah pembelajaran sebegini berkesan? Adakah semua murid mendapat input pengajaran yang sepatutnya? Bagaimana dengan murid yang tidak mempunyai akses dan tidak dapat mengikuti pembelajaran sepanjang tempoh PKP? Persoalan, kegusaran, isu dan cabaran yang berlaku sepanjang penutupan sekolah dan pelaksanaan PDPR ini pasti akan memberi kesan kepada pendidikan murid pada tahun ini. Bagaimanakah kanvas pendidikan khususnya pelaksanaan kurikulum pada tahun 2021? Baiklah, bagi mengetahui jawapan kepada persoalan-persoalan ini, bersama-sama saya di studio adalah Timbalan Pengarah Kanan Kluster Dasar Sains dan Teknologi, bahagian pembangunan kurikulum yang berusaha Dr. Latif bin Muhammad. Assalamualaikum Doktor dan juga terima kasih kepada Doktor kerana dapat meluangkan masa pada hari ini untuk kita berkongsi maklumat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kembali saudara Muhammad Zaiful bin Zainal Abidin. Baiklah Doktor. Okey, bagaimanakah pandemik COVID-19 ini khususnya penutupan sekolah seperti mana yang telah dimaklumkan oleh Yang Berbahagia Menteri Kanan Dr. Razi Jidin memberi kesan kepada pembelajaran murid? Tuan-tuan dan puan-puan warga pendidik sekalian, rintitan daripada sidang media Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan pada 8 November 2020, KPM telah mengumumkan perkara yang akan dilaksanakan selaras dengan pengumuman PKPB seluruh negara kecuali Pahang, Perlis dan Kelantan. Antara intipati yang diumumkan yang berkaitan pembelajaran murid adalah yang pertamanya, penutupan semua sekolah bermula 9 November 2020, pengajaran dan pembelajaran di rumah iaitu PDPR akan dilaksanakan sepenuhnya sehingga hari terakhir persekolahan iaitu pada 17 Disember 2020.
Yang keduanya, sesi persekolahan tahun 2021 akan bermula pada 20 Januari 2021. Pembukaan sekolah 2021 ini menyaksikan murid tahun 1 hingga tahun 6 dan tingkatan 1, tingkatan 4 serta tingkatan 5 akan kembali menjalani pembelajaran secara bersemuka. Manakala murid tingkatan 2 dan tingkatan 3 akan menjalani PDPR sehingga 7 Mac 2021. Dan intipati yang ketiga, penangguhan tarikh SPM bagi calon SPM 2020 pada 22 Februari 2021. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berdasarkan situasi PKPB atau PKPD yang telah berlaku, bahagian pembangunan kurikulum telah melaksanakan beberapa analisis. Sebagai contoh, apabila PKPB diumumkan di Sabah pada 13 Oktober 2020 sehingga 17 Disember 2020, murid-murid di Sabah telah menjalani PDPR selama hampir 46 hari. Dan apabila pengumuman penutupan sekolah, semua murid dalam negara akan menjalani PDPR selama 28 hari. Jadi di sini kita lihat, murid-murid tingkatan 2 dan tingkatan 3 akan menjalani PDPR secara berterusan sehingga 8 Mac 2021 yang meliputi bilangan hari sebanyak 30 hari. Oleh itu, sekiranya murid tingkatan 2 dan tingkatan 3 yang menjalani PKPB seperti di negeri Sabah, murid tersebut akan menjalani PDPR selama 76 hari, iaitu 46 hari bagi sesi 2020 dan 30 hari bagi sesi 2021. Berbanding dengan rakan-rakan mereka, murid-murid tingkatan 2 dan tingkatan 3 yang mula menjalani PDPR pada 9 November 2020 sebanyak 58 hari, iaitu 29 hari bagi sesi 2020 dan 30 hari bagi sesi 2021. Manakala murid tahun 1 hingga tahun 6 dan tingkatan 1, tingkatan 4 dan tingkatan 5, bilangan hari minimum PDPR adalah 28 hari, berbanding murid di Sabah sebanyak 46 hari. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang cuba digambarkan di sini adalah penutupan sekolah mengakibatkan murid secara fizikal tidak dapat mengikuti pembelajaran di sekolah. Malah berbeza dengan PKP yang berlaku pada bulan Mac tahun 2020 yang lalu, penutupan sekolah ini tidak sama bagi sekolah-sekolah yang terlibat dengan PKPB atau PKPD. Okey, baiklah Dr. Latif ya. Apabila kita berbicara tentang pembukaan sekolah pada tahun 2021, adakah Kementerian Pendidikan Malaysia telah membuat jangkaan apakah antara cabaran yang bakal dihadapi oleh pihak sekolah? Dalam hal ini, KPM telah meneliti dan mengenal pasti cabaran dalam pelaksanaan kurikulum bagi tahun 2021. Kalau kita lihat di sekolah rendah, antara cabaran yang bakal dihadapi adalah yang pertamanya ialah penguasaan literasi dan numerasi, iaitu kemahiran asas 3M, khususnya bagi murid tahun 1 dan tahun 2. Jadi untuk menghadapi cabaran ini, bahagian pembangunan kurikulum mencadangkan untuk melaksanakan program transisi tahun 1. Yang keduanya ialah kesediaan murid untuk meneruskan persekolahan. Setelah berlaku lama di rumah, turut memberi kesan terhadap pembelajaran murid. Namun fokus diberikan kepada murid tahun 1 kerana kumpulan murid baru pertama kali menjalani pembelajaran secara formal di sekolah. Yang ketiganya pula ialah kualiti PDPR serta akses pembelajaran turut memberi kesan terhadap ruang, terhadap jurang pembelajaran yang mungkin timbul dalam kalangan murid kita. Oleh itu, sebagai usaha merapatkan jurang ini, KPM telah memperkenalkan penjajaran kurikulum versi 2.0 yang akan dilaksanakan oleh murid tahun 1 sehingga murid tahun 6. Murid yang mengalami perubahan tahap persekolahan, sebagai contoh murid prasekolah yang naik ke tahun 1 atau murid tahun 3 yang naik ke tahun 4, juga mungkin akan terkesan dan sekaligus akan memberi cabaran terhadap mereka untuk meneruskan pembelajaran bagi tahun 2021 ini. Jadi program transisi tahun 1
dan pelaksanaan kurikulum yang dijajarkan pada tahun 4 adalah diharapkan dapat membantu murid dalam menyesuaikan diri pada tahap persekolahan yang berbeza pada tahun 2021 ini. Baiklah doktor. Okey, kalau tadi apa yang diterangkan oleh doktor tadi adalah berkaitan dengan sekolah rendah. Bagaimana pula dengan sekolah menengah doktor? Ya, Encik Zaiful ya. Jadi bagi sekolah menengah, cabaran yang dinyatakan di sekolah rendah tadi sebenarnya turut dapat dilihat dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah menengah bagi tahun 2021 ini. Jadi isu berkaitan kesediaan murid, peralihan tahap persekolahan, pemilihan pakej mata pelajaran tingkatan 4 serta kehadiran kohort berganda SPM merupakan cabaran yang perlu dihadapi dan ditangani dengan bijak oleh pihak sekolah. Dan format baharu SPM tahun 2021 juga menjadi salah satu cabaran pada tahun ini, memandangkan kohort SPM tahun 2021 merupakan kohort pertama murid melalui KSSM yang akan menduduki peperiksaan SPM. Jadi, dalam hal ini pihak sekolah perlu merancang dan membuat persediaan sewajarnya setelah menerima takwim persekolahan dan takwim peperiksaan SPM 2021 kelak. Jadi cabaran pelaksanaan kurikulum juga akan timbul apabila kohort murid tingkatan 2 dan tingkatan 3 terpaksa meneruskan PDPR tambahan sebanyak 30 hari dalam tahun 2021 yang bermula daripada 20 Januari hingga 8 Mac 2021. Jadi di sini sekolah boleh merancang untuk melaksanakan PDPR dengan menggunakan dokumen penjajaran kurikulum versi 2.0 serta menggunakan pendekatan yang sesuai bagi memastikan murid dapat melaksanakan pembelajaran secara kondusif. Ya, Cik Zaiful. Okey, nampaknya doktor Kementerian Pendidikan Malaysia telah melihat secara menyeluruh cabaran yang akan dihadapi dalam melaksanakan kurikulum pada tahun ini. Daripada cabaran yang telah dikenalpasti ini doktor, bagaimanakah keseluruhan kanvas pelaksanaan kurikulum ini nanti? Tuan-tuan dan puan-puan, Cik Zaiful, jadi kalau kita melihat kepada latar belakang dan cabaran yang telah dinyatakan tadi, bahagian pembangunan kurikulum telah merancang secara menyeluruh pelaksanaan kurikulum pada tahun 2021. Jadi perancangan pelaksanaan kurikulum itu bolehlah saya simpulkan seperti berikut. Yang pertamanya, peruntukan jam minimum mata pelajaran akan menggunakan peruntukan jam minimum asal seperti yang telah dinyatakan dalam SPI bilangan 7, bilangan 8 dan bilangan 9 tahun 2016 serta SPI bilangan 6 tahun 2019. Yang keduanya, murid prasekolah dan peralihan akan menggunakan DSKP asal dalam PDP memandangkan pembelajaran murid ini tidak terkesan kerana tidak hadir ke sekolah. Yang ketiganya, bagi murid tahun 1, mereka akan mengikuti program transisi tahun 1 selama 43 hari bermula hari pertama persekolahan. Jadi setelah tamat program transisi ini, barulah mereka akan meneruskan pembelajaran tahun 1 dengan menggunakan kurikulum yang telah dijajarkan. Murid tahun 2 sehingga tahun 6 dan murid tingkatan 1 sehingga tingkatan 5 pula, mereka boleh mengikuti pembelajaran pada tahun 2021 dengan mengambil kira kandungan kurikulum yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Dalam hal ini, guru mata pelajaran boleh memilih untuk melaksanakan kurikulum pada tahun 2020 tersebut pada peringkat awal tahun dan meneruskan pembelajaran seterusnya sebaik sahaja selesai menyampaikan kandungan kurikulum yang terkesan pada tahun 2020. Atau mereka juga boleh memilih untuk menyisipkan kandungan yang tidak dapat disampaikan pada tahun 2020 ke dalam kandungan tahun semasa sepanjang PDP mereka tahun ini. Ataupun sebenarnya mereka boleh melaksanakan dua-dua kaedah ini. Okey, baiklah Dr. Latif. Saya ingin memetik ucapan mantan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
Yang berbahagia Datuk Dr. Amin bin Senin melalui petikan klip video Facebook beliau bertarikh pada 18 Disember 2020. Beliau ada menyatakan bahawa dalam konteks menangani wabak COVID-19 terhadap sistem persekolahan dan pembelajaran murid, maka impaknya perlu diurus menggunakan pendekatan pengurusan perubahan pendidikan yang meliputi 3 fasa, iaitu bantuan dan sokongan ataupun kita boleh panggil relief, pemulihan, recovery dan pembangunan semula, rebuilding. Okey, pada pandangan Dr. Latif, bagaimana konteks pengurusan perubahan pendidikan ini diterjemahkan dalam pelaksanaan kurikulum? Okey. Dalam hal ini, perubahan dalam pendidikan ini akan sentiasa dilaksanakan, khususnya apabila berlaku pandemik COVID-19 ini. Jadi kita di KPM sebenarnya telah melaksanakan penjajaran kurikulum apabila sekolah dibuka pada bulan Julai tahun 2020. Walaupun kita telah merancang sebenarnya dan melaksanakan kurikulum yang telah dijajarkan pada ketika itu, tetapi berlaku penutupan sekolah akibat pengumuman PKPB atau PKPD. Jadi maka situasi ini memberi cabaran dan kesan kepada perancangan awalnya. Oleh itu, pada tahun ini kita merasakan terdapat keperluan untuk meneruskan penjajaran kurikulum ini dengan cadangan penambahbaikan, iaitu penjajaran kurikulum versi 2.0 dengan fitur-fitur berikut. Yang pertama, dokumen penjajaran kurikulum versi 2.0 telah dilengkapkan untuk kegunaan sepanjang tahun. Yang kedua, peruntukan minimum jam setahun berdasarkan surat perkeliling ikhtisas yang sedang berkuat kuasa. Yang ketiga, dokumen penjajaran kurikulum bagi tingkatan 5 disediakan. Yang keempat, melibatkan semua murid tahun 1 hingga tahun 6 dan murid tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Dalam hal ini, murid prasekolah dan peralihan tidak dilibatkan kerana mereka tidak terkesan di tahun 2020. Dan yang kelima, pelaksanaan dokumen penjajaran kurikulum versi 2.0 ini perlu diselaraskan di peringkat sekolah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dokumen penjajaran kurikulum versi 2.0 ini telah ditambah baik bagi tujuan menepati semua objektif yang telah disasarkan. Antara objektif tersebut yang boleh saya nyatakan di sini, yang pertama ialah mengklusterkan kandungan kurikulum yang diperlukan oleh murid untuk meneruskan pembelajaran di peringkat seterusnya. Yang kedua, memberi peluang kepada guru dan murid untuk melaksanakan PDP kurikulum yang terkesan akibat bencana. Dan yang ketiga, menyediakan dokumen yang dijajarkan sebagai panduan utama guru untuk melaksanakan PDP, khususnya semasa bencana. Dan yang keempat, menyediakan panduan dan maklumat kepada guru untuk merancang pelaksanaan PDP serta menyesuaikannya dengan keperluan semasa mata pelajaran. Tuan-tuan dan puan-puan, KPM juga berharap dengan penjajaran kurikulum versi 2.0 ini yang akan dilaksanakan dapat membantu pihak sekolah dalam merancang strategi operasi kurikulum sama ada semasa atau selepas sesuatu krisis. Malah ianya dapat diaplikasikan oleh semua kurikulum. Apa yang lebih penting adalah kurikulum dapat dilaksanakan sepanjang tempoh persekolahan seperti yang termaktub dalam takwim persekolahan bagi tahun 2021 ini. Oh, maksudnya doktor, penjajaran kurikulum ini diteruskan dan ditambah baik dari yang dilaksanakan sebelumnya. Okey, boleh tak doktor jelaskan sedikit, manalah tahu kan kalau ada di antara penonton kita yang masih tidak jelas apa yang dimaksudkan dengan penjajaran kurikulum. Okey, terima kasih Cik Zaiful. Tuan-tuan dan puan-puan, warga pendidik sekalian. Penjajaran yang dilaksanakan adalah berfokus kepada penyusunan semula kandungan kurikulum mengikut 3 kluster yang telah ditetapkan, iaitu kluster kandungan, kluster tambahan dan juga kluster pelengkap. Apa itu kandungan asas? Jadi kluster kandungan asas ini ialah meliputi pengetahuan, kemahiran dan nilai asas yang perlu dikuasai murid untuk meneruskan pembelajaran ke peringkat seterusnya bagi sesuatu mata pelajaran. Dan ianya perlu dilaksanakan dengan bimbingan guru atau menggunakan bilik ataupun peralatan khusus. Manakala kandungan tambahan adalah merupakan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang berbentuk pengayaan kepada pengetahuan asas sesuatu mata pelajaran
dan ianya boleh dilaksanakan menggunakan kaedah lain selain daripada bersemuka, iaitu merentas subjek ataupun dilaksanakan kemudian tanpa menjejaskan konsep kandungan. Manakala kandungan pelengkap pula adalah pengetahuan, kemahiran dan nilai yang melengkap atau mengharmonikan pengetahuan asas bagi sesuatu mata pelajaran. Jadi kandungan pelengkap ini juga boleh dilaksanakan menggunakan kaedah selain daripada bersemuka, iaitu merentas subjek ataupun dilaksanakan kemudian tanpa menjejaskan konsep kandungan. Jadi berdasarkan kluster kandungan kurikulum yang telah dikenal pasti, perancangan bagi pelaksanaan PDP mengikut keutamaan mata pelajaran dapat dirancang dan dilaksanakan. Di samping itu juga, tuan-tuan dan puan-puan, penjajaran pedagogi serta pentaksiran murid dapat dilaksanakan dengan mengambil kira kesesuaian kandungan yang telah dijajarkan, kemudahan, infrastruktur dan sumber yang ada. Bagi pendidikan khas, ini khusus bagi pendidikan khas, tuan-tuan dan puan-puan, pelaksanaan kurikulum yang dijajarkan adalah bersifat fleksibel, yakni terbuka dan tidak mengikut tahun, serta boleh dimodularkan secara bersepadu. Okay, baiklah Dr. Latif, sudah pasti penonton kita pun semua nak tahu apakah peranan pihak sekolah dalam memastikan kurikulum yang telah dijajarkan ini dapat dilaksanakan dengan efisien dan tidak menjejaskan pembelajaran murid. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagi membantu pihak sekolah dalam hal ini, sudah pasti semua tertunggu-tunggu apakah peranan kita. Jadi bahagian pembangunan kurikulum telah menyediakan kit sekolah bagi menyediakan maklumat berkaitan penjajaran kurikulum ini. Jadi kit sekolah ini menerangkan tentang peranan sekolah. Jadi yang pertamanya ialah sekolah perlu membaca surat makluman yang dikeluarkan oleh KPM yang menerangkan mengenai peruntukan jam minimum setahun serta memuat turun dokumen penjajaran kurikulum versi 2.0 bagi mata pelajaran yang berkaitan. Yang keduanya, jawatankuasa jadual waktu perlu merancang jadual waktu sekolah yang bersesuaian dengan operasi sekolah. Yang ketiganya, panitia mata pelajaran pula perlu bermesyuarat dan membincangkan bagaimana tahap penguasaan murid terhadap pembelajaran tahun 2020 dapat dikenal pasti. Yang keempat, berdasarkan tahap penguasaan murid terhadap pembelajaran pada tahun 2020, kandungan kurikulum yang terkesan dikenal pasti. Jadi di sini panitia perlu mengambil kira kandungan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2020 ataupun keterlibatan murid yang terlalu rendah semasa PDPR dilaksanakan pada tahun lalu. Yang kelimanya, panitia sekolah mengenal pasti keperluan dan merancang rancangan pengajaran tahunan dengan mengambil kira kandungan kurikulum tahun 2020 yang terkesan dan kurikulum tahun 2021 bersekali. Manakala peruntukan masa adalah berdasarkan minimum jam setahun mata pelajaran seperti dalam surat perkeliling ikhtisas yang sedang berkuat kuasa. Seterusnya, yang keenam, jawatankuasa kurikulum sekolah perlu melaksanakan pemantauan, memberi cadangan penambahbaikan serta panduan kepada guru dalam melaksanakan PDP kurikulum yang telah dijajarkan. Okey, panjang lebar penerangan doktor mengenai penjajaran kurikulum itu tadi. Kita beralih pula kepada program transisi tahun 1 2021. Okey, doktor, bagaimana pula program transisi tahun 1 pula? Apakah yang mencetuskan program ini? Okey. Jadi seperti awal perbincangan kita tadi, di dalam pelaksanaan kurikulum tahun 2021, dia turut melibatkan program transisi tahun 1. Jadi program transisi tahun 1 ini merupakan program yang bertujuan untuk membantu kesediaan murid bagi menghadapi pendidikan formal di sekolah rendah. Jadi sedikit latar belakang berkenaan dengan program transisi ini, tuan-tuan dan puan-puan, warga pendidik sekalian. Program ini sebenarnya telah dilaksanakan sejak tahun 2001 dengan tempoh pelaksanaan 3 bulan. Namun, selepas tahun 2007, program ini telah dipendekkan dengan hanya melibatkan 3 minggu sahaja. Berdasarkan data SMPK pada September 2020, enrolment murid prasekolah berumur 5 tahun ke atas adalah seramai 389,930
354 orang, iaitu melibatkan murid prasekolah KPM, Kemas, Jepenin dan juga murid-murid prasekolah swasta. Seperti yang kita sedia maklum, bilangan hari persekolahan telah berkurang akibat daripada pandemik COVID-19. Ini memberi implikasi terhadap pembelajaran murid prasekolah. Murid prasekolah juga terkesan dengan bilangan hari persekolahan yang kurang daripada 60 hari sahaja secara bersemuka. Pembelajaran prasekolah mereka tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Hal ini akan memberi kesan terhadap perkembangan literasi dan numerasi awal murid-murid prasekolah ini. Malah dapatan tinjauan penguasaan literasi awal bahasa Melayu dan bahasa Inggeris yang dijalankan oleh BPK sendiri pada tahun 2020 di 10 buah negeri menunjukkan secara keseluruhan penguasaan literasi awal dalam kalangan murid prasekolah adalah pada tahap sederhana tinggi ke tahap sederhana rendah. Nampaknya seperti okey. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan, skor sisihan piawai yang kita lihat adalah besar bagi semua konstrak yang diuji dan ini menunjukkan bahawa terdapat jurang penguasaan murid. Jadi dalam hal ini, KPM juga mengambil maklum tentang kebimbangan masyarakat khususnya ibu bapa yang bimbang anak-anak mereka tidak dapat menguasai kemahiran asas, membaca, mengira dan menulis. Oleh itu, KPM merancang untuk melaksanakan program transisi tahun 1 2021 untuk menyediakan murid dalam aspek sosial emosi, sikap dan nilai serta literasi dan numerasi awal bagi mengikuti pembelajaran di tahun 1. Okey, baiklah Doktor. Jadi, apakah perbezaan program transisi tahun 1 ini jika dibandingkan dengan program dahulunya? Okey. Jadi, seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, program ini sebenarnya ialah bertujuan untuk menyediakan murid dalam aspek sosial emosi, sikap dan nilai serta literasi dan numerasi awal bagi mengikuti pembelajaran di tahun 1. Jika sebelum ini, Encik Zaiful, program transisi tahun 1 ini dilaksanakan selama 3 minggu dan memberi fokus kepada program orientasi agar murid dapat menyesuaikan diri dengan suasana di sekolah rendah. Namun, dengan mengambil kira pandemik yang berlaku pada tahun lalu, program transisi tahun 1 2021 ini akan dilaksanakan secara 3 fasa yang meliputi fasa persediaan, fasa penyesuaian dan fasa kesediaan. Tuan-tuan dan puan-puan, apa itu fasa-fasa tersebut? Fasa persediaan sebenarnya ialah fasa untuk dilaksanakan sebelum sesi persekolahan bermula, mulai 11 Januari 2021 sehingga 19 Januari 2021, di mana pihak sekolah perlu membuat persiapan dari aspek pengurusan, persediaan persekitaran untuk menerima murid tahun 1 ini. Penyelarasan dalam kalangan guru tahun 1 yang akan melaksanakan program transisi tahun 1 2021 juga perlu dilaksanakan pada waktu ini bagi memastikan guru dapat memahami modul yang dibekalkan, merancang aktiviti berdasarkan tema yang sesuai serta menyediakan bahan bantu mengajar. Malah guru juga perlu menyusun atur kelas serta membuat persediaan yang berkaitan untuk murid serta ibu bapa. Taklimat kepada ibu bapa murid tahun 1 juga perlu dilaksanakan sebelum sekolah dibuka dalam fasa ini bagi menerangkan berkaitan program transisi tahun 1 2021 serta pembelajaran murid tahun 1 setelah program ini selesai dilaksanakan. Ibu bapa juga perlu diberi kesedaran untuk turut serta sepanjang program ini bagi memastikan kesediaan murid secara mental, sosial emosi dan fizikal. Kesediaan dari aspek pembelajaran juga perlu diberi perhatian. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa juga perlu memastikan kelengkapan pembelajaran anak-anak mereka seperti alat tulis, buku dan pakaian dapat disediakan bagi anak-anak mereka di tahun 1 ini. Fasa yang kedua ialah fasa penyesuaian.
Dalam fasa ini, ianya bertujuan untuk menyesuaikan murid dengan keadaan dan persekitaran sekolah. Membina hubungan antara murid dengan rakan sebaya dan guru serta membina keyakinan diri murid untuk berkomunikasi. Fasa ini akan bermula pada hari pertama persekolahan hingga hari ke-8 persekolahan, iaitu daripada 20 Januari 2021 hingga 29 Januari 2021 menggunakan modul orientasi yang telah disediakan oleh KPM. Tuan-tuan dan puan-puan warga pendidik sekalian, modul orientasi ini meliputi aktiviti seharian murid. Sebagai contoh, pelaksanaan sehari modul orientasi bermula dengan rutin kelas, diikuti perbualan awal, aktiviti pembelajaran, iaitu murid mengikuti aktiviti literasi dan numerasi asas, disusuli dengan aktiviti suai kenal. Kemudian, murid-murid akan rehat, disusuli pula dengan aktiviti fizikal dalam kelas dan juga aktiviti pembelajaran. Dalam hal ini, tuan-tuan dan puan-puan, peruntukan masa adalah mengikut waktu persekolahan tahun 1. Seterusnya, fasa yang ketiga, iaitu fasa terakhir dalam program transisi ini ialah fasa kesediaan. Dalam fasa ini, akan dilaksanakan mulai 1 Februari 2021 sehingga 25 Mac 2021, iaitu daripada hari ke-9 hingga hari ke-43 persekolahan, iaitu sebelum murid-murid bercuti pertengahan penggal yang pertama. Fasa ini bertujuan untuk meningkatkan keyakinan murid dalam interaksi sosial dan pembelajaran, menyediakan mereka dengan pembelajaran, seterusnya membentuk sikap positif dalam pembelajaran. Pada fasa ini, modul PDP akan dilaksanakan sebaik sahaja modul orientasi fasa kedua. Tuan-tuan dan puan-puan, modul PDP yang digubal ini adalah berdasarkan kepada 5 aspek pembelajaran, iaitu kognitif, nilai, kreativiti dan estetika, kesejahteraan fizikal dan kesihatan, sosial dan emosi. Pendekatan modul ini adalah secara bertema, modular dan bersepadu dengan sokongan guru, ibu bapa, pentadbir dan persekitaran. Penggubalan modul ini juga mengambil kira kandungan kurikulum standard prasekolah kebangsaan, KSPK dan KSSR tahun 1. Tuan-tuan dan puan-puan, pemilihan tema di dalam modul ini adalah berdasarkan konteks murid, tahap perkembangan murid dan situasi semasa. Pelaksanaan modul secara bertema dapat membantu murid untuk mengaitkan pengalaman sedia ada dengan pengetahuan baru dalam kehidupan sebenar. Pelaksanaan modul PDP tertaluk kepada pihak pengurusan sekolah dengan mengambil kira aktiviti fizikal dilaksanakan 2 kali seminggu oleh guru pendidikan jasmani. Aktiviti dalam tema pula boleh diubah sesuai mengikut tahap perkembangan murid dan konteks sekolah. Pentaksiran bilik darjah pula dilaksanakan sepanjang fasa ini dilaksanakan. Ya, penonton sekalian ya, menarik sekali ya penerangan daripada Dr. Latif sebentar tadi. Baiklah doktor, kita ada soalan seterusnya doktor ya. Kita telah ketahui semua perancangan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk pelaksanaan kurikulum pada tahun hadapan. Tapi doktor, sekiranya senario pada tahun 2020 berlaku lagi, sekiranya sekolah terpaksa ditutup kerana PKPB atau PKPD, jadi bagaimanakah pelaksanaan penjajaran kurikulum versi 2.0 ini ataupun program transisi tahun 1? Ya, ini soalan yang menarik ya, saudara Zaiful ya. Walaupun kita telah merancang pelaksanaan penjajaran kurikulum dan juga transisi tahun 1 ini, namun kita tidak tahu apakah yang bakal terjadi pada tahun ini. Jadi sekiranya berlaku lagi penutupan sekolah dan murid terpaksa melaksanakan PDPR, jadi guru mata pelajaran boleh menyesuaikan pelaksanaan penjajaran kurikulum dan transisi tahun 1 di rumah. Jadi pembelajaran murid tidak terhenti apabila sekolah terpaksa ditutup. Ya. Kalau begitu doktor kan, bagaimana pihak sekolah memastikan aktiviti pembelajaran murid di rumah dilaksanakan? Okey, dalam hal ini pelaksanaan penjajaran kurikulum sebenarnya bergantung kepada perancangan sekolah dalam memastikan PDP di sekolah
dan aktiviti pembelajaran di rumah dapat disempurnakan. Jadi oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, pihak pentadbir sekolah perlu menjalankan pemantauan berstruktur yang berterusan. Sebagai contoh, pihak sekolah boleh menyediakan pelaporan pentaksiran bagi aktiviti pembelajaran di rumah. Okey doktor, ini ada soalan menarik juga doktor. Bagaimana pihak sekolah boleh melibatkan ibu bapa penjaga dalam melaksanakan kurikulum bagi tujuan pembukaan semula sekolah? Okey, ya Encik Saiful, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pihak pentadbir sekolah perlu merangka pelan komunikasi yang berkesan menggunakan saluran komunikasi bersesuaian berdasarkan panduan yang diberikan dalam sarana ibu bapa. Sekolah disaran untuk menggalakkan ibu bapa berbincang dengan pihak sekolah sekiranya mereka menghadapi masalah dalam menyokong pembelajaran anak-anak mereka di rumah. Baik Dr. Latif, orang kata masa ni mencemburui kita. Jadi setelah perbincangan kita yang mendalam pada hari ini, sebagai penutup mungkin doktor boleh membuat sedikit rumusan daripada perbincangan kita pada hari ini, doktor. Okey. Sebagai rumusan, tuan-tuan dan puan-puan warga pendidik sekalian, penjajaran kurikulum versi 2.0 dan program transisi tahun 1 yang dilaksanakan adalah tindakan proaktif KPM bagi membantu guru serta murid melaksanakan PDP dalam tempoh yang sangat kritikal ini. Sebenarnya apa yang penting tuan-tuan dan puan-puan adalah pembelajaran murid dan usaha kita bersama-sama untuk memastikan murid mendapat akses yang sewajarnya. Untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan, KPM mengharapkan semua warga pendidik memahami dengan sebaiknya pelaksanaan kurikulum 2021 ini. Jadi untuk itu warga pendidik sekalian perlu mengikuti webinar seterusnya, iaitu penerangan lebih mendalam berkaitan dengan pelaksanaan penjajaran kurikulum versi 2.0 bagi pelaksanaan tahun 2021 dan juga program transisi tahun 1 bagi pelaksanaan tahun 2021. Baiklah, para penonton sekalian, terima kasih sekali lagi saya ingin ucapkan kepada Dr. Latif bin Mohamad, Timbalan Pengarah Kanan Bahagian Pembangunan Kurikulum di atas penerangan yang sangat menyeluruh. Kita harap penonton di luar sana mendapat maklumat dan gambaran apakah yang akan berlaku pada tahun ini dan apabila sekolah dibuka semula dan bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan berlaku. Dan jangan lupa untuk bersama-sama dengan kami pada pukul 11 pagi hari ini menyaksikan sesi perkongsian ilmu melalui webinar berkenaan pelaksanaan penjajaran kurikulum versi 2.0 bagi tahun 2021 dan juga sesi webinar tersebut akan memberi penerangan yang berfokus kepada bagaimana guru akan melaksanakan penjajaran semasa melaksanakan PDP. Bukan itu saja pada pukul 3 petang ini juga webinar berkenaan program transisi tahun 1 pula akan disiarkan. Sekian saja saya Muhammad Zaiful bin Zainal Abidin. Sehingga kita berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.